Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Zaini Jai Healthy Lifestyle. Dah lama tak share video macam ni lagi sekali. Sibuk sikit. Okey. Okey, hari ni saya nak kongsi, saya nak jawab beberapa persoalan yang pernah ditanya pada saya. Okey. Simple je sebenarnya, tak ada apa pun. It's about bagaimana saya ni, sebab saya selalu share dan saya punya IG kan, saya punya Facebook page kan, saya ni bersenam, workout, everything lah, especially workout dekat rumah. Biasanya orang workout, lari, running kan. Saya nak kongsi, ada orang tanya saya, macam mana you boleh stay consistently buat workout kat rumah kan, tak boring ke? All that. Macam ni sebab workout kat rumah ni dia memanglah cabaran dia lain sikit. Dia memang cabaran dia lain sikit. Dia tak sama macam workout lain sebab kat rumah ni kan banyak dia punya elemen-elemen distraction dia akan banyak lah. Gangguan-gangguan dia. Mestilah family saya ni anak 6 orang. So just imagine 2 dah masuk universiti, tinggal 4 lah kan. So just imagine lah macam-macam lah. Rumah pun bukan besar sangat pun. So the question is that how to stay motivated. Macam mana saya kekal bermotivasi dan saya boleh konsisten buat workout kat rumah. Itulah dia punya soalan dia. Hari ni saya nak share sikit lah. Sebab cara hidup sihat kan. Kadang-kadang kita fikir sangat susah nak pergi gym sebagainya. Kita lupa yang sebenarnya kalau nak hidup sihat ni, di mana-mana pun kita boleh buat. Dan apatah lagi bila zaman PKP ni, zaman COVID-19 ni, kita banyak habiskan masa di rumah. So kalau kita tak buat satu di rumah, maksudnya kita akan sia-siakan masa kita tu lah. Okey. Okey, so yang pertama, macam mana saya kekal bermotivasi? Pertama sekali, saya tetapkan saya punya goal, matlamat saya. Saya buat workout kat rumah. Untuk apa? Untuk apa? Tanya diri kita, kenapa kita buat? Sebab kalau kita tak ada matlamat yang jelas ni, benda ni akan jadi angan-angan di ayam. Sebab kita tak ada matlamat yang jelas. Matlamat ni sama ada jangka masa pendek, panjang sebagainya. Saya memang matlamat jangka masa panjang lah. Sebab satu, yang matlamat saya pertama sekali, saya nak kekal saya punya tahap kecergasan dan juga kesihatan saya. Sebab kalau PKP kan 2020, bulan 3 tu, kita tak boleh nak berlari. Jadi saya kena buat satu supaya saya boleh kekal tahap kecergasan saya lah. Cara dia, nak keluar rumah tak boleh, saya kena buat workout kat rumah lah. Tak ada choice. Tapi buat workout kat rumah ni, kadang-kadang kita anggap benda yang nothing much we can do. Banyak kita boleh buat. Sebab tu matlamat saya kena kekal cergas. I must stay fit. Same time saya tak nak lalu duduk kat rumah kan. Alasan pula saya nak badan naik kan. Start bengkak sini, bengkak sana. Maksudnya tambah lemak lah. I don't like to have that kind of, blaming, PKP, COVID, affecting my life. So I have to do something lah. Itulah saya punya matlamat. Saya pertama sekali tetapkan matlamat. Matlamat saya ialah untuk kekal cergas dan sihat. Walaupun dekat rumah. Satu lagi, bila saya dah capai semua tu, saya dah kata, saya nak capai lain lah kan. Kita pun kena kreatif. Saya kena buat something yang lebih menarik. Saya tengok di saya, apa lagi saya nak buat? Dah kurus dah. Saya rasa saya nak capai lagi, physically saya nak tamat macam mana. Saya nak nampak sihat dan rasa sihat dan nampak sihat. Saya nak nampak lean. So saya ada matlamat saya, sihat, cergas dan saya nak jadi lean. Itu yang pertama, tetapkan matlamat. Yang kedua ialah, kita kena apa? Kita kena stop giving excuses lah. Stop bagi alasan. Stop bagi alasan. Alasan susah lah, tak boleh lah, anak kacau lah, apalah, apa. Jangan, stop. Promise, stop giving excuses. Itu saya punya tips lah. Bila saya dah tak ada alasan, saya akan cari alasan untuk buat. Bukan cari alasan kenapa saya tak buat. Itu saya punya cara lah. Itu cara saya. Sebab kalau kita cari alasan ni, free. Free. So, saya stop. Saya stop. Saya tak bagi alasan dah. Saya buat. Sebab tanya juga, adakah oleh macam tu? Boleh apa saya orang kan? So stop bagi alasan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, sebab kita nak senam kat rumah. Bersenam ni perlukan certain aktiviti yang khusus kan. Dan juga dia perlukan space. So kena siapkan
ruang khas. Bukan ruang sempurna, ruang khas. Ruang khas untuk kita bersenam. Okey, ruang tu macam saya, tempat saya bersenam kat rumah, kat saya punya carport. Sebab tu carport saya tu saya taklah serabut sangat kat belakang ni. Gambar kat belakang ni carport saya lah ni. Okey, ada ruang. Okey, ada ruang. So kena ada ruang yang khusus. Tempat tu memang agak sesuai lah. Tak sebenarnya kena perfect, selesa. Okey, tempat tu kena ada ruang sesuai, ruang yang khusus untuk kita bersenam. Bila kita datang ruang tu kita rasa seronok, kita rasa nak bersenam. Tempat macam tu lah. Okey, ada ruang. Kena ada special ruang lah. Kalau rumah apartmen ke lain lah kan, carilah ruang tu dekat balcony ke apa ke. Saya dekat porch kapal saya. Okey, kemudian lepas dah ada ruang tu kan, ruang khas tu sekali dengan kelengkapan asas. So yang kat belakang ni ialah itulah saya punya kelengkapan asas. Okay, saya tak ada semua set, saya tak beli semua satu set sekali, tak. Okay, mula-mula dulu saya beli exercise mat. Dah lama ada dah, saya dah ada exercise mat, saya dah ada dumbbell. Okay, so bila PKP tu, saya dah ada exercise mat, saya ada dumbbell, saya dah ada barbell, yang panjang atas ni kan. Ni kat sini, kat belakang tu kan, belakang tu ada itu. Kat situ, kat ibu jari saya tu, itu barbell saya lah. Okay, barbell saya ada dengan dia punya weight plate lah, okay, yang asas je. Okay, 5 kilo lah. Okay, itu yang saya memang dah ada tu. Semua saya tak buat secara istiqamah je kat rumah dulu. Ada tapi ikut angin lah. Okay, so bila zaman PKP tahun lepas, okay, saya tambah apa? Saya tambah weight bench tu. Weight bench. Okay, bangku lah, bangku berat tu. Okay, untuk saya. Okay, weight bench. Kemudian saya tambah lagi satu barbell yang bengkok-bengkok tu, bawah tu, gambar kat bawah tu kan. Bawah bengkok bawah kat sini. Yang tu, kat situ. Okey, kat situ. Okey. Yang terbaru sekali, okey, tahun ni, okey, 2021 ni saya beli ni. Barbell rack ni. Ni tempat letak barbell ni, ada rack tu kan. Rack tu sekali. Sekalilah. So, itulah. Inilah saya punya kelengkapan asas. Bagi saya dah ada ruang dan saya juga dah ada kelengkapan asas. Okey, itulah. Itu yang ketiga. Okey. Apa dia seterusnya? Okey. Yang keempat, okey, kita nak buat satu ni kena ada knowledge. So dapatkan bimbingan ataupun guide. Okey, dari mana? Saya tak cari coach pun. Okey, saya dapatkan bimbingan, guide daripada saya tengok online. Saya dapatkan panduan-panduan online kan daripada semua online. Apa workout yang sesuai kat rumah. Okey, workout yang sesuai kat rumah lah. Okey, dan saya boleh cuba dan saya akan cuba biasa yang saya amalkan. Okey, dapatkan panduan lah. Ataupun kalau dah lagi bagus, dapat panduan orang yang qualified. Okey, orang yang qualified. Jangan kawan kita lebih kurang macam kita je. Okey. Okey, so kita cari orang yang qualified lah untuk bagi nasihat. Okey. Saya lebih daripada saya dapatkan semua online, saya tengok macam panduan kan, guide, okey, guidebook, saya tengok dekat artikel, saya tengok dekat YouTube, okey, apa-apa yang sesuai. Okey, itu ya. Itu. So kena penting ya. Yang keempat adalah dapatkan panduan. Okey, bimbingan lah. Okey, tanya orang yang sesuai Okey. Yang kelima, okey. Kita kena peruntukkan masa. Okey, masa yang tepat dan sesuai. Kita kena target masa bila kita nak buat. Okey, sebab yang penting untuk home workout ni bukannya quantity, bukan sejam 2 jam, tak. It's about the quality. Quality. Okey, sebab tu kalau kita enjoy the workout, kita akan sometimes the workout tu memang sesuai dengan kita, memang efektif, kita akan dapat kesan dan kita akan enjoy. Okay, so dia tengoklah apa tujuan kita tu. Okay, so kita kena tetapkan masa. Tetapkan masa saya. Saya suka workout ni kat rumah ni, my ideal time is pagi. Lepas subuh between 7 to 8. That's my favorite time. Okay, that's my favorite time. Kalau tak boleh sangat, sibuk sangat kena keluar pagi, kalau saya kena keluar pagi, saya akan buat petang. Okay, lepas asar between 5:30, between 6 to 7, sejuk sikit. Okay, or kalau memang saya dah tak boleh buat sangat, busy sangat, baru saya akan buat malam lepas isyak between 9 to 10. That's my time. So memang allocate time. Okay, masa dia sesuai lah. Okay, so itulah lebih kurang. Kemudian bila kita dah ada masa tu, kita kena defend that time. Contohnya kita allocate seminggu 2 kali. And this time, you have to defend the time. Mungkin hari berubah, tapi you must defend the time. Okay, you must defend the time. Okay, kena pertahankan masa tu. Jangan bagi benda lain masuk. Okay, tempatkan masa.
Okey, yang sesuai, yang tepat, okey, masa yang tepat dan sesuai. Okey. Seterusnya apa dia? Seterusnya dah ada masa yang sesuai semua. Okey, seterusnya ialah kita prepare the plan. Prepare the plan. Contohnya prepare the plan, how frequent, berapa kali seminggu. Okay, how frequent. Saya home workout saya sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Sekurang-kurangnya. Tapi zaman PKP ni jadi kerap lah. Okay, zaman PKP jadi kerap. Okay, tapi bila dah PKP mula-mula dulu tahun lepas 2020 tu memang kerap lah. Almost every day lah saya buat. Nak buat apa lagi kan? Lepas tu saya selangkan dengan running dekat dalam posh. Okay, sekarang bila dah normal dah PKPP, okay, dah PKPB, saya buat paling kurang pun 3 kali ya, 3 kali. 3 kali lepas PKPB saya dah buat 3 kali seminggu sebab dah boleh running outdoor kan. Tapi lepas lately ni, lepas I think the last masa sebulan 2 bulan ni, start daripada bulan Februari dengan Mac 2021 ni, sebab saya dah ada target baru kan, saya dah buat set saya punya personal target, saya nak capai lean body. Okay, saya dah dekat rumah ni saya buat macam 2 kali je. Okay, yang sebab saya dah tambah satu lagi sesi dekat gym. Saya dah setkan gym saya fit 2 kali atau 3 kali seminggu. Okay, sebab nak capai that goal lah. Okay, so kena sediakan planning lah. Okay, kena sediakan planning. Sebab kalau kita gagal merancang, kita ni merancang untuk gagal. Biasa dengar kan? Okay, kena bila dah buat plan jadual, macam schedule lah. Okay, masuk dalam kalender kita. Fix it. Fix it. Okay, takkan tak boleh kan? Tak lama pun. Okay, tak lama. Saya buat workout kat rumah tak lama. Between 30 minutes to 45 minutes je biasanya. Satu sesi. 2 kali seminggu. Okay, takkanlah tak boleh. Takkanlah tak boleh. Takkan tak boleh kan? Kita ada 7 days a week kan? Okay, 24 hours a day. Kali 7 berapa? Takkan tak boleh ambil. Okay, maximum 2 hours or maximum sejam lah satu minggu. Okay, takkan tak boleh. Okay, tapi bila kita dah suruh, no, we will do more. Buat lebih tak apa, tapi set the planning. Okay, kemudian bila dah ada plan, kita mula buat. Okay, saya punya next tip ialah jadikan dia tu benda rutin. Jadikan home workout ni benda yang macam keperluan kita. Okay, kalau tak buat macam tak makan lah. Just part of our lifestyle. Jadi sebahagian pada hidup kita. Kena beritahu kita punya, even your wife kan, anak-anak kita, okay, hari ni, masa ni ayah nak bersenam. Contohnya, macam ni, masa ni saya nak bersenam. Masa ni abang nak bersenam ke, ayah nak bersenam ke. So, the whole family knows your routine. They take that as your routine. Even sometimes my kids, my wife tanya, okay, hari ni tak bersenam ke? Minggu ni dah bersenam belum? Something like that. Okay, because they know that one as a routine. Okay, so simple as that. So, jadikan dia sebagai rutin. Okay, rutin kita lah. Okay, because routine is everything. Okay, routine is everything. Once become a routine, you feel weird kalau tak buat. Okay, so dia macam kita buat tu macam kita nak bekerja lah. Kita macam, okay, I want to, this is my job, part of my job. Okay, but this one job for my own health. Okay, so buat is our routine. Seterusnya ialah, okay, this one penting juga sebab kita ni, saya cadangkan kita elok kita fokus pada, kita pilih jenis senaman, okay, dan fokus pada jenis senaman yang kita rasa seronok. Okay, seronok bukan yang paling senang. Okay, jangan salah sangka pula. Bukan saya kata seronok tu yang paling senang, tak. Bila senang sangat, dia tak ada challenge. Bila tak ada challenge, dia tak akan push kita to get the result lah. Okay, so kita kena fokus, pilih lah. Lepas tu kita kena tengok online everything kan, tengok apa yang kita buat, okay, apa yang kita mampu buat, okay, dan kita selesa buat dan kita seronok buat. Okay, saya dah ada saya punya set of workout yang saya rasa seronok buat, bukan selesa juga, bukan senang, yang seronok buat dan saya akan buat. Okay, so fokus kepada senaman yang kita rasa seronok. Okay, seronok. So, but kalau kita tak seronok, kita tak enjoy that workout, kita akan rasa boring. So boring. Okay, so same time, okay, kita kena buat make it fun lah. Bila kita buat make fun, dulu saya memanglah kita naif kan. I buat dulu, kita senang kat depan pos tu, diam, sunyi je kan. Dengan bunyi besi, tang tung. Okay, lepas tu saya fikir, why not? Saya start buka radio. Buka radio kan, buka radio Sinar lah, okay, Hakim lah, okay, dengar. Malam buka Hakim. Okay, siang sampai pagi buka yang okay, buka radio Sinar. Okay, lepas tu saya somehow saya tengok pula, saya buka music.
Saya ambil muzik, misalnya muzik motivational, home workout punya muzik, motivational song punya muzik, saya ambil dekat YouTube. Saya buka lah dekat phone saya. So from there, bila kita dah buat benda tu seronok, workout yang kita seronok buat, dan kita seronok, kita make it fun, bila ada muzik ni rasa lebih, kadang-kadang kita dah out kan, kita rasa macam adalah rhythm tu, workout ada rhythm ni kan, kita akan seronok lah, kita akan teruskan seronok. Okay, saya suka, saya guna apa, music, gym workout punya music dekat YouTube. Saya buka lah dekat, saya tengah buat tu, saya buka, saya letak phone saya buka lah. Tapi bila kat phone ni ada jalan sebelah, jangan kuat sangat. Janganlah kuat sangat. Okay, so pick the workout that you enjoy, and then same time make it fun. Make it fun. Okay, kemudian next one, the next part is kena pantau. Pantau you punya progress. Contohnya you target untuk apa? Contohnya saya target untuk lean. Saya akan tengoklah, okay, saya punya perut ni kan makin kurang ke, bukan nak terus six pack tak. Okay, perut saya ni makin kurang lemak ke tidak, boleh rasa kan. Okay, cara saya tak suka menulis bila mana, saya tak suka merekod dari segi, saya tak suka record saya punya progress ni dengan cara menulis. Saya suka ambil gambar. Suka ambil gambar, saya simpan. Kan saya tengoklah beza dia lepas bulan, lepas 2 bulan sebagainya lah. Okay, so nampaklah progress dia. Okay, so catat, kalau ideally kalau orang yang betul particular, dia akan tulis kan, macam diary lah. Okay, saya tak macam tu. Saya suka jenis ambil gambar, saya simpan. Kemudian saya sekarang some gambar tu saya share dekat saya punya IG ke, Facebook ke, kat punya stories ke apalah. Okay, saya share lah. Okay, cara dia supaya kita nampak progress kita. Okay, saya nampak. So, kita nampak bila ada progress, bila ada perkembangan, kita pantau, boleh kita seronok kan. Bila tak capai tu, kenapa? What's wrong? So from there we can learn again lah. Okay, so satu cara dia. Okay, panjang lagi ni. Okay, the next one, itu selepas kita pantau, okay, kemudian bila kita buat ni, ada masa kita akan sebosan juga. Betul lah, saya kena admit lah. Okay, kita akan rasa bosan. Okay, tapi bila saya fikirkan balik saya punya matlamat tadi kan, goal saya tadi, okay, saya rasa the next step is lah, kita kena paksa diri kita ni. Okay, sebab nak buat benda betul ni memang susah. Banyak jenis gangguan. Okay, syaitan di rojim satu hal. Okay, environment lagi kan. Kadang-kadang family yang tak faham kan, tak support juga. Okay, peli-peli lah. Okay, so kita kena paksa diri kita. Sebab kita buat untuk apa? Untuk diri kita. Okay, sebab tu kita kena paksa diri kita. Not only paksa diri kita, tapi mas kadang bila satu paksa diri untuk terus buat, walaupun kadang rasa malas, kadang rasa malas kan, kadang rasa Allah malahnya. Tapi itulah, fikir balik, I do it for me. Okay, and if I don't do it, no one will do it for me. That's how I self-motivate myself lah. Okay, and then satu lagi, tu paksa diri, satu lagi, bila kita buat workout, kita paksa juga workout tu. Bila masa buat workout, kita paksa diri. Contohnya, kita dah biasa buat certain weight kan, kadang kita tambah weight, kita buat. Contohnya, kita buat, macam saya buat push up, saya biasa buat 10 kan, 10. Kadang-kadang saya paksa, saya buat 15. One off, okay, sekali. Kadang-kadang saya angkat dumbbell tu, saya biasa buat 10 rep kan, saya tambah 5 lagi. So bila paksa ni kita akan push. Okay, tambah kalau kita dah buat strength workout untuk big muscle, bila kita paksa ni dia akan impact, dia akan lebih. Okay, dia panggil hacking lah. Kita akan hack our muscle supaya dia macam terkejut sikit. So lepas tu kita boleh tambah weight seterusnya. Paksa diri juga, paksa diri kita masa untuk buat follow the schedule and workout, and also paksa diri kita sikit masa kita buat the workout. We do it more. Okay, more intensity. Okay, the next one ialah kena fleksibel lah. Kita kena fleksibel. Kita ada plan, kita ada rancangan kan, tapi kita kena fleksibel. Kadang-kadang kita plan pagi, saya nak buat pagi, tapi memang semangat buat pagi tu, kita tengok tak boleh, ada benda lain. Okay, family lah, kerja lah, kena keluar lah. So, kita kena buatlah petang. Yang penting kita buat. Sebab tu kita kena fleksibel. Okay, beli fleksibel. Jangan tak buat bila dia terlepas tu macam, alamak, dah tak buat dah. Sebab tu kita kena fleksibel. Sebab kalau kita tak buat, kita rugi. Okay, so kena relax. Kita kena chill lah. Okay, kadang-kadang dah lama saya tak lari malam kan, tiba-tiba je malam. Okay, kadang saya dah petang, pagi saya tak bersenam, tiba-tiba lepas main isyak, saya pakai, anak saya tanya, ayah nak bersenam ke? Yelah, nak bersenam.
Malam pun. Yelah ayah terlepas pagi tadi siang. Okey. Dan dia seorang ambil air, seorang ambil macam-macam lah. So kita kena fleksibel lah. Yang penting kita buat. Jangan kita tak boleh terlepas, kita akan tu tak buat. Okay. The next tip ialah, okay, macam biasalah kan, kita dah buat, kita dah disiplin ourselves kan, kita dah ikut, kita dah apa semua, kita kena beri ganjaran lah diri sendiri. Self reward ni penting. Okay, contohnya saya dah capai this one, saya akan beli another one tie untuk sebenarnya top. Okay, sekarang saya beli saya punya, tambah saya punya equipment, tambah saya punya weight, tambah saya punya iron plate. Okay, saya reward. Bukan reward ni, kena careful. Jangan sampai juga membazir lah kan. Tak perlu sangat kita beli juga. So, something that kita akan, something yang for me, reward yang bagus adalah reward yang akan kita encourage kita buat lagi lebih. Okay, reward, saya reward lah. Biasalah kita kena reward ourselves lah. But don't overdo it sampai membazir lah. Okay, so itulah. Okay, and then itulah saya punya tips. Ada berapa tak ingat lah. 11 ke 12 tak ingat. Okay, so sebab bila, dan paling penting kat sini, kita kena tetapkan matlamat kita. Okay, kesimpulan dia, tetapkan matlamat. Okay, okay, paksa diri, and then do something that you enjoy, and then make it seronok, make it fun. Okay, make it fun. Make it fun. If you don't make it fun, it won't be fun. And you start to feel, orang kata, membosankan. Lepas tu tak buat. Okay, tu tak buat dah. Okay, so kena buat fun. Okay, kena seronok, enjoy it. And then lepas tu, bila kita buat tu, kita sesi tengok lah. Okay, capai tak target kita? Capai tak sasaran kita? Adakah kita seronok? Okay, does it affect our normal life or not? Okay, does it bring back more good to us or not? Okay, so kalau ada something yang, contoh ada something yang tak berapa bagus, kita improve lah. Okay, improve lah. Okay, itulah saya punya perkongsian tentang bagaimana untuk kekal bermotivasi untuk bersenam di rumah. Okay, sebab kadang-kadang kita suka cari alasan kan. So bagi saya suka cari alasan kenapa saya mesti buat. Bukan alasan kenapa saya tak payah buat. Okay, with that, saya akan di hujung lepas video ni saya akan share some photo, okay, of my home workout. Okay, mungkin siapa yang follow saya punya Facebook mungkin selalu nampak, tapi saya just share some video, okay, on my home workout, okay. And then and also, okay, so that kalau benda manfaat, kongsilah. Kongsi, and then kalau yang penting kita kena amalkan. Cara hidup sihat ni ialah benda yang ongoing, bukannya target, is a destination. And it's not a destination, it's a journey. Okay, it is a journey of being healthy. And once you are healthy, you feel much better, and you can always enjoy your life more than if you are not healthy lah. Okay, with that. Okay, so kalau bermanfaat, boleh share, okay, dan juga boleh subscribe, okay, and then boleh klik notification punya icon, and then so that you updated lah for next video. Okay, saya punya perkongsian macam ni lah. Okay, straight from my heart, purely sharing my experience, okay, and how I stay healthy and how I keep myself healthy, look healthy, and also stay happy. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.